Okay, aku tahu intro tu memang cringe gila. So tak apa, kita start terus dengan video. So salam sejahtera kepada nakama sekalian. So dalam video ni aku nak sembang pasal teori Awakening Devil Fruit Luffy. For those yang tak tengok lagi video aku sembang pasal Awakening Devil Fruit, bolehlah pergi tengok, ada link dekat description. So dalam video ni kita sembang santai-santai lah, sebab mostly dalam video ni hanyalah teori. So macam biasa, siapa yang tak subscribe lagi, bolehlah subscribe kat channel aku. Dan kalau hampa suka video ni, bolehlah drop like dekat aku punya video. So tanpa membuang masa, jom kita sembang pasal teori dalam video ni. So nak sembang pasal Awakening Devil Fruit Luffy ni First kita recap dulu sikit pasal Awakening Paramecia punya type ni. Sebagai contoh, kalau kita tengok Paramecia punya type Awakening ni, kita tengok Devil Fruit Doflamingo. Doflamingo, bila dia dah Awakening dia punya Devil Fruit, dia boleh menukarkan persekitaran dia kepada dia punya element, in which dia punya string sebab kita tengok dalam Dressrosa punya arc tu, Doflamingo punya power asalnya dia just boleh create string. Tapi bila dia dah Awakening, persekitaran dia pun boleh tukar juga jadi string. Dan kalau kita tengok ada Awakening punya Devil Fruit juga, contoh seperti Katakuri, dia pun actually Devil Fruit Paramecia, dan dia pun actually ada power untuk create mochi, sebab Devil Fruit dia Mochi Mochi no Mi. Tapi bila dia dah Awakening dia punya Devil Fruit, dia pun boleh tukar juga persekitaran dia kepada mochi juga. So kalau kita kat sini, kita boleh nampak kalau Paramecia ni, bila dia dah Awaken Devil Fruit dia, dia boleh affect dia punya persekitaran. Dia boleh tukar persekitaran dia kepada dia punya elemen Devil Fruit dia tu. So kalau nak ikut logik ni, maksudnya Luffy, since Luffy ni kan getah kan, so bila dia Awaken, tak ke bermaksud yang dia boleh tukar persekitaran dia kepada getah juga kan? Kalau nak ikut logiknya lebih kurang macam tu lah. Sebab kalau kita nak tengok pattern daripada Doflamingo dengan Katakuri. Tapi kan, bila kita nak sembang pasal Paramecia ni, power dia pun ni actually memang random gila. Kalau nak diikutkan, power Devil Fruit Luffy ni actually quite berbeza dengan Doflamingo dan Katakuri. Sebab Doflamingo dan Katakuri ni, mereka jenis power yang boleh mencipta something. Sebagai contoh, Doflamingo dia boleh cipta string, while Katakuri dia boleh cipta mochi. Tapi Luffy ni, dia bukannya boleh cipta getah, but instead badan dia tu yang jadi getah. Kira macam dia dah makan Devil Fruit tu, memang badan dia automatik jadi getah, tapi dia tak mampu nak mencipta getah seperti Doflamingo cipta dia punya string. So kalau kita boleh nampak kan, yang Doflamingo dengan Luffy ni actually walaupun dia Paramecia, konsep dia pun macam lebih kurang tak sama langsung. Sebab Doflamingo boleh mencipta something, dia macam substance generation punya type, while Luffy dia tak boleh create substance apa-apa, dia memang dah jadi getah dah. So dekat sini aku tak tahulah sama ada kita boleh classify dia punya Awakening ni mungkin akan jadi jenis yang sama. Tapi bila nak sembang pasal boleh effect persekitaran kan, kita letak tepi dulu. Sebab aku ada macam another teori pasal Awakening Luffy. So teori Awakening Luffy yang aku nak sembang ni, dia actually at first tak ada kena-mengena dulu dengan power yang boleh tukar persekitaran tu. And mungkin some of you guys akan rasa macam benda ni tak masuk akal. Terpulang lah dekat hampa nak rasa apa, sebab nama pun teori, benda ni hanyalah pendapat. So apa-apa hampa dengar dulu lah aku punya teori ni. Okay, so teori aku berbunyi macam ni. Kita semua tahu yang Luffy ni, dia boleh tukar badan dia pada getah. Dan disebabkan badan dia getah tu, dia boleh manipulate badan dia mengikut macam mana sekali dia nak And sebagai contoh, dia boleh panjangkan tangan dia. Sebab apa? Sebab dia getah. And then kita tengok pula Luffy dia jadi makin kreatif dengan manipulation badan dia tu, in which kalau kita tengok Gear Third Luffy pump dia punya tulang. So disebabkan dia punya tulang tu buat pada getah, dia boleh expand tangan dia and jadilah Gomu-Gomu no Elephant Gun and so on. Dan samalah dengan Gear Second, dia juga boleh manipulate badan dia sebab badan dia dibuat pada getah. Gear Second kan dia menggunakan salur darah dia tu yang dia perbuat daripada getah. So disebabkan salur darah dia buat pada getah, dia boleh pump darah laju-laju. Dan disebabkan itu, dia boleh jadi lagi laju sebab banyak oksigen boleh flow through badan dia. Dan dia punya jantung juga dia buat pada getah, so dia boleh pump lebih laju. So dekat sini kita boleh nampak Luffy dia boleh manipulate badan dia sebab dia diperbuat daripada getah. So what if bila Luffy dah awaken dia punya Devil Fruit, dia boleh manipulate lebih daripada tu. Apa maksud aku boleh manipulate lebih daripada tu? Okay, so first of all, kita kena tahu getah ni, kalau nak ikutkan, getah ni diperbuat daripada latex, ataupun dalam bahasa Melayu mungkin kita panggil susu getah, yang tercair warna putih tu yang diperbuat daripada pokok tu kan. Ini merupakan bahan asal getah. So what if Luffy bila dia dah awaken, dia bukan sahaja boleh manipulate badan dia yang bergetah tu kepada macam-macam bentuk yang lain, but at the same time
dia boleh manipulate dia punya getah tu, dia punya badan tu kepada dia punya original property, in which getah kan originally dia sebagai latex. So mungkin Luffy dia boleh manipulate dia punya badan dia yang getah tu kepada original state of getah. So Luffy boleh tukar jadi latex. Sort of dia akan jadi macam Logia. Dan mungkin bila Luffy dah dapat power macam ni, dia terus jadi special Paramecia. Kita tak tahu sebab kalau kita ingat balik Katakuri pun, the reason kenapa Katakuri jadi special Paramecia ialah sebab dia boleh tukar badan dia kepada Mochi. Sebab boleh tukar badan kepada substance ni hanyalah special power kepada Logia. Tapi for some reason Katakuri boleh tukar badan dia jadi Mochi juga, dan benda tu membuatkan dia special Paramecia. So mungkin Luffy, sebab selama ni kita tahu dia boleh manipulate body dia sebab body dia dibuat pada getah. So mungkin dia boleh manipulate badan dia yang dibuat pada getah tu dan tukarkan getah tu kepada dia punya original state, dan benda ni boleh membuatkan dia jadi macam Logia lah sikit kan, ataupun special Paramecia. Sebab dia boleh tukar dari dia kepada cecair, in which latex. I mean, benda ni memanglah sound macam ridiculous kan. Tapi cuba fikir lah, mungkin bila Luffy dah boleh tukar badan daripada latex ni kan, dia boleh buat banyak attack yang lebih kurang sama macam Katakuri. Dan mungkin disebabkan dia dah boleh tukar dia punya badan dia tu kepada latex ni, dia pun boleh create more rubber. Sebab apa? Sebab dia boleh create more latex. Kan sort of lebih kurang sama macam Katakuri punya Devil Fruit. Sebab bila aku bayang pasal teori ni, mungkin Luffy lepas ni dia boleh buat banyak attack yang lebih kurang sama macam Katakuri. Sebab selama ni kita ingatkan Devil Fruit Katakuri ni dia macam superior kepada Devil Fruit Gomu Gomu no Mi. Superior tu bermaksud macam benda tu lagi power lah. Sebab benda ni kan banyak trend dalam One Piece. Contoh macam Devil Fruit Ace dengan Devil Fruit Akainu. Devil Fruit Akainu tu dikira superior kepada Devil Fruit Ace sebab Akainu punya Devil Fruit ialah magma. Magma lebih panas daripada api. So benda ni membuatkan Devil Fruit Akainu superior kepada Devil Fruit Ace. Dan ada contoh pasal superior Devil Fruit ni, mungkin kita boleh tengok Hie Hie no Mi ataupun Devil Fruit Aokiji dengan Devil Fruit Monet. Aokiji makan Devil Fruit Ice, Monet makan Devil Fruit Snow. Ice memang lagi sejuk daripada snow. So technically benda ni membuatkan Devil Fruit Aokiji superior kepada Devil Fruit Monet. Dan trend yang sama juga kita nampak dengan Devil Fruit Katakuri dengan Devil Fruit Luffy. Sebab kalau kita ingat balik masa Whole Cake Island, almost semua attack yang Luffy buat Katakuri boleh tiru, and Katakuri boleh buat attack tu lagi hebat. Contoh kalau kita tengok Luffy guna gear third, Katakuri pun boleh juga guna gear third, and actually tangan dia lebih besar. And ada juga Luffy cuba nak guna Gomu Gomu no Gatling, and dia pun boleh buat attack yang sebiji sama macam Gomu Gomu no Gatling, tapi dengan tangan yang lebih banyak. So kat sini kita boleh nampak yang Devil Fruit Katakuri ni dia macam superior kepada Devil Fruit Luffy. The only thing yang Devil Fruit Katakuri tak boleh tiru Devil Fruit Luffy ni ialah Gear 4 Luffy. Sebab apa? Sebab Gear 4 Luffy ni dia menggunakan Luffy punya stretchiness atau kekenyalan. Nah, disebabkan dia punya stretchiness ni, Luffy boleh increase dia punya strength. Dan Mochi tak boleh tiru benda ni sebab Mochi ni dia tak stretchy macam getah. So ya, selama ni mungkin kita ingatkan Devil Fruit Katakuri ni superior kepada Devil Fruit Gomu Gomu no Mi. Tapi what if bila Luffy dah awaken dia punya Devil Fruit, and dia boleh tukarkan badan dia kepada latex, dan dia boleh buat attack yang sama, sebiji semua sama macam apa yang Katakuri boleh buat. But this time Luffy as a person yang makan Devil Fruit getah, dia ada dia punya own stretchiness. Dan kita boleh nampak macam mana Gear 4 boleh guna stretchiness tu untuk increase dia punya strength. Dan benda ni Mochi tak ada. So sekarang ni Luffy bila dia dah awaken, dia boleh tukar badan daripada latex, dan dia boleh buat attack semua sebiji sama macam Katakuri. Dan Katakuri pun boleh buat attack yang sama juga. Cuma sekarang Luffy ada one more advantage, in which dia boleh guna Gear 4. Dia boleh gunakan dia punya stretchiness tu daripada getah tu untuk increase dia punya strength. Dan Katakuri tak mampu nak tiru obat tu. So benda ni boleh membuatkan Luffy actually jadi superior pula kepada Devil Fruit Katakuri. Nampak tak mana aku nak pergi? Kan sebab technically benda ni macam logik lah juga bagi aku. Sebab kita tahu dalam chapter yang lepas dalam manga, Devil Fruit Luffy ni somehow dia special. Special macam mana kita tak tahu. So mungkin Devil Fruit Luffy ni dia special sebab once dia dah awaken, dia daripada Paramecia, dia boleh tukar jadi special Paramecia. Okay lah, for those yang confused apa beza special Paramecia dengan Paramecia, macam aku cakap tadi, Paramecia usually dia tak boleh tukar badan mereka kepada mereka punya substance. Contoh macam Logia punya user, kita tengok Ace. Ace merupakan seorang Logia dan dia makan Devil Fruit api. Dan disebabkan dia Logia, dia boleh tukar badan dia jadi api. Samalah dengan Akainu punya magma and so on. Tapi bila kita sembang pasal Paramecia, contoh kalau kita tengok Mr. Tree, dia makan Devil Fruit Candle Wax tu, dia hanya boleh create Candle Wax, tapi dia tak boleh tukar badan dia kepada Candle Wax. Sebab apa? Sebab dia Paramecia.
Sama lah juga dengan Doflamingo. Dia just boleh create string tapi dia tak boleh tukar badan dia kepada string. Sebab apa? Sebab dia paramecia. The ability untuk tukar badan kepada substance tu hanya special untuk Logia. Tapi disebabkan Katakuri, dia boleh tukar badan dia jadi mochi juga. Disebabkan itu dia jadi special paramecia. So mungkin if Luffy dah boleh manipulate getah dekat badan dia tu at molecular level, sebab dia dah boleh tukar badan dia jadi latex. Dan disebabkan ini dia boleh tukar badan dia jadi liquid, substance. So mungkin dia akan jadi special paramecia juga sebab dia boleh control badan dia jadi macam Logia. Faham tak? Kau aku dah confused kan apa semua sekarang. But again, ni hanyalah satu teori lah. So let's say lah memang betul kalau Luffy boleh awaken dan dia boleh tukar badan dia kepada latex. So sekarang dia dah boleh tukar badan kepada latex, mungkin dia boleh create juga substance latex tu, getah tu. So disebabkan ini, apabila mungkin dia awaken, dia juga boleh affect dia punya persekitaran dan dia boleh tukar persekitaran dia kepada latex. Sebiji sama macam mana Katakuri boleh tukarkan daripada tanah tu jadi dia punya mochi, yang dia mochi tu pusing-pusing macam donat kan, lepas tu jadi penumbuk. Mungkin Luffy pun boleh buat benda yang sama juga. Dia mungkin je boleh buat daripada latex, and dia tukar latex tu jadi getah yang solid, ataupun jadi dia punya bentuk penumbuk ke apa kan, kita tak tahu kan. And then one more thing yang ni memang teori lagi aku just saja nak sembang-sembang lagi. If Luffy boleh manipulate latex dah kan, dia boleh create latex ni, what if another upgrade yang dia boleh buat, mungkin dia boleh buat Kagebushi no Jutsu. Mungkin dia boleh create diri dia lebih banyak. Sebab kita tahu Luffy ni badan dia getah. Luffy yang sekarang kita kenal ni pun memang badan dia 100% getah. Jantung dia getah, salur darah dia getah, otak dia getah. Everything about him is rubber. So since sekarang Luffy dah boleh create latex, so what if dia boleh buat macam a clone of himself? Kan dia boleh manipulate latex, and daripada latex tu dia tukar pada getah yang betul. So mungkin Luffy boleh buat juga macam tu. And mungkin Luffy dah unlock Gear 5 ke apa, nanti kita tak tahu. Dan masa dia dah guna Gear 5 tu dan dia dah awaken, mungkin dia boleh buat macam 3 clone of himself. And 3-3 tu mungkin variasi Gear 4 yang berbeza. Mungkin satu dia boleh buat Bound Man, Snake Man and Tank Man. Kan? I mean ni just a fun idea. Ni aku cakap dah teori semata-mata. Sebab kalau ingat balik pun, Devil Fruit, Cracker, Biskut, in which paramecia juga, dia pun boleh juga cipta macam satu makhluk yang ada dia punya own kesedaran. Sebab kita tengok Biskut, Cracker kan, yang Cracker punya army tu, dia boleh bergerak sendiri and so on. So mungkin Luffy pun boleh buat juga. Dia buat clone diri dia menggunakan latex tu, and dia tukar kepada getah diri dia sendiri. Dia buat lah dia punya own clone of Gear 4 ke apa-apa. And then dia punya Gear 4 tu pun ada kesedaran sendiri seperti Cracker punya army. Dan sebabkan ini Luffy pun mungkin boleh buat dia punya clone of Gear 4 bila dia dalam Gear 5. Kita tak tahu lah, mungkin Gear 5 tu dia punya form bila dia dah awaken ke apa ke. Kita tak tahu lah. Aku at this point memang berteori sakan lah. Memang teori semata-mata. Apa jangan ingat benda ni betul lah. So yeah, that would be interesting juga kalau bagi aku, if Luffy boleh jadi special paramecia sebab dia boleh manipulate badan dia jadi latex. And aku tahu mungkin at this point ramai macam mendo dia ni duk merepek kan lah. In which aku faham sebab teori aku ni memang simply based on imajinasi lah. So yeah, aku rasa yang tu lah aku teori aku pasal Gomu-Gomu no Mi. Dan terima kasih lah for those yang dengar aku merepek daripada mula sampai habis. And kalau hampa ada apa-apa pendapat kalau hampa tak setuju dengan teori aku, hampa bagi tahu kat komen. Kita boleh lah sembang-sembang kat komen kat apa semua pasal teori aku ni. So ya, itulah dia teori aku pasal Gomu-Gomu no Mi. Thank you for those yang dengar sampai habis. Dan siapa yang tak subscribe lagi, make sure untuk subscribe kat channel aku. So ya, selamat tinggal nakama sekalian.